Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nasta'jihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. أو كما قال صدق Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat, ada jemaah surau kampung baru air kuning yang diteruskan rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kita mari sesuatu kepanjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita bertemu kembali di dalam kuliah bulanan kita yang mana kini diisi oleh saya keseluruhannya atas sebuah itu dan juga atas permintaan daripada ahli jemaah sendiri. Maka melalui bulan Ogos ini saya akan mengambil kuliah ini secara bulanan, secara bulanan. Walau bagaimanapun sebagai misi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ustaz Syahidat, maka saya akan pada bulan akan datang yang akan membawa tuan-tuan melayani isi kandungan Al-Quran, iaitu mempelajari kitab tafsir At-Tafsir Al-Munir juzuk 30. Yang satu kitab yang disusun keseluruhannya daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 oleh seorang ulama Syria yang terkenal, iaitu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili As-Suri, yang masih hidup. Yang telah syahid ialah Syahid Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti. Beliau telah kembali kepada Allah, syahid, syahid kerana menjadi masa serangan tentera Bashar Assad dalam satu serangan di sebuah masjid di Badamsyik. Jadi Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili As-Suri dikatakan masih hidup, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memelihara beliau dari sebarang bahaya. Kalaulah beliau menemui Allah SWT pun, biarlah dalam keadaan beliau ini sebagai seorang syahid sama seperti almarhum Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti. Kerana keadaan di Syria sekarang ni dia adalah tidak selamat bagi siapa pun, sama ada rakyat Syria ataupun orang luar. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Secara kebetulan sebelum saya hadir pada malam ini, waktu siang ini saya melihat petikan ceramah yang disampaikan oleh Syekh Imran Nazar Husin
Al-Trinidadi. Al-Trinidadi. Beliau ni berasal dari negara Trinidad dan Tobago, TNT. Negara yang baru saja mengalahkan Malaysia dalam Sukan Hoki ketika Sukan Commonwealth baru-baru. Ada orang Islam pun, ada mufti pun, dan beliau ni dianggap masyarakat Islam di sana sebagai mufti mereka. Jadi walaupun bagaimanapun Syekh Imran ni banyak menumpukan kerjanya kepada pengkajian tentang hadis-hadis akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada tuan-tuan yang biasa melihat itu, boleh menonton ceramah Syekh Imran Nazar Hussein ini, dan ada saya kata dalam bahasa Malaysia. Ceramah beliau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa English, tetapi ada saya katanya dalam bahasa Melayu. Jadi tak ada masalah bagi kita untuk melihat, mengikuti ceramah-ceramah beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin subhanallah, pada malam ini kita akan membicarakan hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Syekh Al-Ustaz Muhammad Fahmi Zamzam Al-Bajali, ataupun lebih dikenali sebagai Abu Ali An-Nadwi. Abu Ali Al-Bajali An-Nadwi. Beliau ni sekarang ialah pengetua Ma'had Tarbiyat Islamiah Dera, menggantikan Allahyarham Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yusuf. Jadi kalau kita ada anak kita yang mungkin tak bernasib baik nak masuk ke sekolah terpilih, supaya anak kita ini tidak ketinggalan mendalami ilmu agama, boleh hantar anak-anak kita ke sana. Ma'had Tarbiyat Islamiah Dera di Al-Ustar Kedah. Jadi beliau adalah pengetua kepada madrasah agama, iaitu sekolah menengah agama ini. Baik, dalam kitab ini muka surat 13 dimuatkan hadis yang kedua di bawah tajuk kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Saya bacakan matanya satu persatu dan kita akan syarahkan untuk matan ini. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, beliau telah berkata. Siapa Zainab binti Jahsh ni? Bekas isteri angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Selepas mereka bercerai, maka Nabi SAW meminang Zainab ini untuk menjadi isteri baginda. Jadi ketika bunyi-bunyi nak nikah, pernikahan itu nak jadi, maka timbullah cakap-cakap dari orang munafik mengatakan, tengok Muhammad sudah melakukan sesuatu yang gila kerana berkahwin dengan bekas menantunya sendiri, sedangkan Zainab ialah bekas isteri Zaid bin Harithah. Zaid itu anak angkat Nabi, tak ada kena-mengena pun, segi darah tak ada kena-mengena pun, anak angkat saja. Maknanya Zainab halal untuk bernikah dengan Nabi SAW, kerana Zainab bukan menantu Nabi, hanya menantu angkat sahaja. Maka turun ayat Quran menerangkan bahawa Zaid itu bukanlah anak Nabi. Zaid itu bukan anak Nabi. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Maka tak salah Nabi mengahwini Zainab binti Jahsh ini. Kalau tuan-tuan dan puan lihat dalam terjemahan Quran, carilah dalam surah Al-Ahzab, ada menerangkan tentang isu. Kita baca terjemahan tu, insya-Allah kita akan faham sedikit. Kenapa? Bukanlah secara mendalam, tapi kita akan faham kenapa Allah SWT menurunkan ayat tersebut, untuk menjelaskan kepada kita Islam bahawa mengahwini menantu angkat tu tak salah. Katalah macam Pak Ali, dia ada anak angkat namanya Husin. Husin ni kahwin dengan seorang perempuan nama Manisa, bercerai Husin dengan Manisa. Boleh tak Pak Ali kahwin dengan Manisa? Boleh, sebab Husin itu adalah anak angkat kepada Pak Ali. Tak ada masalah, tak ada masalah pun. Wallahu a'lam. Jadi ni Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhu ni salah seorang isteri Nabi SAW. Beliau mengatakan, beliau berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul. Sesungguhnya Nabi SAW satu ketika datang menemuinya, masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas.
Satu ketika kata Zainab ni, Nabi SAW masuk ke rumah dia dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang tergabung, tak tenang. Kan? Kalau kita baca kitab sirah Nabi SAW, bagi dia digambarkan seorang yang tenang.